Hai, hola. Kali ni kita masuk bab yang terbaru iaitu bab 3, rumus algebra. Tu 3.1 pun topik yang sama, nama yang sama juga iaitu rumus algebra juga. Okey, sebab dalam topik ni hanya ada subtopik 3.1 saja, tapi kita akan masuk bahagian pertama dulu. Sebab dia nanti cikgu akan buat bahagian yang kedua. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan rumus algebra? Okey, ungkapan algebra ialah gabungan dua atau lebih sebutan algebra. Dalam satu ungkapan tu dia ada beberapa sebutan algebra. Dalam tu dia menggunakan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Rumus algebra ialah ungkapan algebra. Jadi dengan kata lain, rumus algebra ni ialah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Okey. Cikgu bagi satu contoh lah Okey, contoh dia cikgu ada 2MC. 2MC ni dia adalah sebutan algebra. Kenapa ada sebutan algebra? Sebab ni adalah satu sebutan. 2M dan C ni sekali. Okey, ini adalah satu sebutan. Kalau nak dua sebutan lagi, okey, cikgu buat 3C. Okay, jadi ini adalah dua sebutan algebra. Kalau cikgu ada satu lagi, 7D ataupun tolak 4E. Okey, jadi ni ada berapa sebutan algebra? Dekat sini kita ada 4 sebutan algebra. Tapi ni bukan lagi ungkapan algebra. Ungkapan algebra ialah rumus algebra. Jadi maksudnya ungkapan algebra ni dia adalah lebih kepada rumus. Dia mesti ada sama dengan. Okey, sama dengan, contoh cikgu buat sama dengan 5nx. Jadi ini adalah ungkapan algebra iaitu rumus algebra di mana dalam tu ada beberapa sebutan algebra. Okey, cikgu bagi contoh lain lagi. 3y sama dengan mx tolak c. Jadi ini adalah ungkapan algebra iaitu rumus algebra di mana dia ada sama dengan, lepas tu dekat sini dia ada sebutan algebra, ni sebutan, ni sebutan, ni sebutan. Semua sebutan ni membentuk persamaan. Persamaan maksudnya dia ada simbol sama dengan. Ini adalah simbol persamaan. Jadi dia adalah rumus. Sebab dia ada persamaan dan dalam tu ada beberapa sebutan algebra. Jadi kat sini ada sebutan, ada sebutan, ada sebutan. Okey, sebutan ni satu. Macam perkataan lah, saya berlari. Saya tu satu sebutan. Okey, satu perkataan lah dia panggil. Berlari satu lagi. Jadi dekat situ ada dua sebutan, dua perkataan. Jadi bila digabungkan menjadi satu ayat. Ayat tu adalah persamaan. Dalam matematik dia panggil ini adalah persamaan ataupun ungkapan ataupun rumus. Dia panggil macam tu bila ada perkataan persamaan. Okey, boleh itu secara definisi dia sahaja. Okey. Dalam topik ni, dalam bahagian yang pertama, biasanya dia akan soalan-soalan paling ringkas lah. Dia akan bagi satu situasi. Situasi tu kamu kena keluarkan apa yang ada dalam situasi tersebut. Keluarkan dalam situasi tu kepada bentuk rumus. Jadi kalau kita tengok soalan yang pertama, okey, kita ada contoh cuboid di mana isi padu dia, okey, kita tulis apa yang dia bagi. Isi padu cuboid adalah V. Okay. Jadi dia bagi panjang dia X, lebar dia Y, tinggi dia Z. Jadi kalau kita nak kira isi padu cuboid, mestilah panjang kali lebar kali dengan tinggi. Betul? Ini adalah isi padu untuk kirakan cuboid. Betul? Jadi macam mana kita nak tulis? Okey, tulis dia. Jadi panjang dia adalah X kali dengan Y kali dengan Z
sama dengan apa isi padu dia? Isi padu dia P. Jadi perkara rumus dia boleh ditulis. Perkara rumus dia, rumus dia adalah V sama dengan X, Y, Z. Kenapa X, Y, Z? Sebab X kali Y, jadi dia akan jadi XY. XY kali Z, XYZ. Matematik ni, 2 kali B, dia akan jadi 2B. Ingat, B kali B. Jadi berapa? B kuasa 2. Macam tu. Lain tu. Dia bukan 2B. B kali B, B kuasa 2. 2 kali B, 2B. 4 kali BC, dia akan jadi 4BC. Tapi kalau 4 tambah BC, ni tak boleh. Tak boleh buat apa-apa. Sebab 4 ni dia tak ada BC kan. Tapi 4BC tambah BC, dia, minta maaf. Kalau lah 4 tambah, minta maaf. Terconteng pula dah. Okay, sekejap cikgu ambil pemadam dulu. Cari pemadam senang. Okey. 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 4 tambah BC tak boleh. Kita tak boleh selesaikan. Tapi kalau 4BC tambah BC, ni akan jadi berapa? Ni akan jadi 5BC. Sebab ni 1BC. Ini 4BC. Kalau tambah dengan tolak, dia mesti sebutan yang sama baru kita boleh selesaikan. Tapi kalau darab bahagi, kita boleh gabung sekali. Tengok ni, kita boleh gabung sekali. Okay, yang ni asas dia daripada sebelum ni lagi cikgu pernah ajar. Okay, daripada topik yang sebelum ni. Okay. Jadi inilah jawapan dia. Kita bentukkan rumus dia berdasarkan situasi soalan. V besar sama dengan X, Y, Z. Okey, ini kamu kena salin. Okey. Terus kepada bahagian soalan nombor 2. Denny mempunyai 3 AB guli yang berwarna merah. Okey, guli merah. Kita tulis dulu apa yang dia bagi dalam situasi guli merah 3AB. Dan dia kata guli warna biru pula, guli biru adalah BC. Okey. Dia diberi 9 AD guli merah. Diberi mana ni? Dia memberi 9 AD guli merah dan 3 CD guli biru kepada Alex. Dia bagi dekat ke Alex. Jadi berapa jumlah Denny yang tinggal? E. Jumlah bilangan guli Denny ialah E. Jadi jumlah Denny ni yang Denny yang ada. Ni sepatutnya yang Denny punya. Ni yang Denny punya, iaitu jumlah akhir dia E. Jadi kita tahu jumlah akhir dia mesti E. Okey, E. Jadi yang asal dia merah, 3AB. Yang merah dia bagi dekat Alex berapa? Dia bagi dekat Alex yang merah adalah 9AD. Jadi kita ada 3AB tolaklah 9AD. Macam tu. Okey. Sebab kenapa? Dia asal dia ada 3AB. Dia bagi dekat Alex guli merah dia 9AD. Okey, lepas tu dia ada guli yang biru pula. Guli yang biru dia ada BC. Guli biru dia bagi dekat Alex pula 3CD. Tolaklah 3CD. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey, jadi ni guli merah, tolaklah guli merah yang dia bagi dekat Alex. Guli warna biru dia tolaklah yang dia bagi dekat Alex. Last kali berapa jawapan dia? Okey, E sama dengan, kita bukakan kurungan dia 3AB. Boleh tolak ke 9AD? Tak boleh sebab sini AD, sini BC. Jadi kita buka saja kurungan dia. Yang ni pula
B dengan BC. Okey, boleh tambah. Tambah BC. Yang ni pula tambah ni positif kali BC. Jadi positif BC. Positif kali negatif, dia akan jadi negatif. Negatif 3CD. Tak boleh selesaikan. BC dengan CD tak boleh selesaikan. Jadi boleh kita tengok apa yang boleh diselesaikan dekat sini. Okey. Kita tengok situasi soalan dekat sini. Kita ada dekat sini kita ada A. Di mana satu A? Okey. Dekat sini kita boleh faktorkan sebenarnya. Kita boleh faktorkan. Apa yang kita boleh faktorkan dekat sini? Kita tengok. 3A. Yang ni A ada yang ni A. Jadi kita 3 faktorkan. Yang ni 3A di luar. Yang ni B tolak D. Betul? Kenapa? Sebab 3A kali dengan B, 3AB. 3A kali dengan 3D, ni 3. Minta maaf. 3A kali dengan 3D, dia akan jadi 9AD. Ni kan 3 kali 3, jadi 9. A kali D, AD. Yang depan dia pula 3A kali B, jadi 3AB. Itu nak kita faktor sebelum ni, yang topik yang sebelum ni kita belajar. Yang ni pula, okey, yang ni kita boleh faktorkan, kita boleh letak apa di luar? C kita boleh letak di luar kan? C. Jadi B, yang ni C dengan B. Yang ni tinggal lagi 3D. Jadi jawapan terakhir dia kita boleh tulis dalam bentuk E sama dengan apa dia? Iaitu 3A tambah C. Yang ni kita boleh gabung dengan yang ni. Lepas tu yang ni sama kan? B tolak 3D. B tolak 3D. Jadi B tolak 3D ni dia adalah macam tu. Kita boleh gabungkan dia jadi macam tu. Jadi ni dia ada 1. Yang ni pula 3A tambah C. Okay, jadi inilah jawapan terakhir dia. Ini pemfaktoran topik yang sebelum ni. Okey, ini soalan dia aras tinggi sikit. Okey, soalan kebat. Jadi biasanya kalau soalan tadi kita keluarkan terus macam tu kan, tapi yang ni kita kena selesaikan dia dulu. Kita kena faktor, kita bagi dia dalam bentuk yang paling ringkas. Kita gabungkan dia, lepas tu kita tengok apa yang boleh difaktorkan dia dulu. Yang ni 3A tadi kita ulang balik. 3A kenapa kita letak luar? Kenapa? Sebab B dia ada kat sini. Yang ni pula ada 9. 9 untuk bahagikan 3 mesti ada 3 lagi dalam dia kan. Lepas tu dia ada D lagi kat dalam ni. Sebab 3A kali dengan 3D dia akan jadi 9AD. Okey. Sampai sini dah faham kan? Okey. Sampai sini yang E ni, cara kita nak gabungkan dia pula, kita tengok ni 3A, ni C. Jadi kita boleh gabungkan 1 kurungan 3A tambah C. Jadi 3AC. Lepas tu, yang ni pula B tolak 3D. B tolak 3D, 1 kurungan. Jadi 2 lah kurungan bentuk macam ni. Kalau tak percaya betul ke ni? Boleh menghasilkan bentuk macam ni balik. Cuba kamu darab balik 3A darab yang ni. Cuba kamu kembangkan balik kurungan ni. Mesti kamu akan dapat jawapan yang sama seperti ni. Itu dia. Kita nak tahu jawapan yang kita faktor tu betul ke tidak. Kita kembangkan balik jawapan kita ni kepada bentuk yang asal. Mesti kita dapat jawapan asal. Cuba kamu jaya dekat kertas kosong kamu. Okey. Sebab cikgu nak proceed kepada soalan lain. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Sebuku roti berharga RM2.40 dan sebotol jam berharga RM7.50. Okey, roti berharga RM2.40. Lepas tu jam pula berharga RM7.50. Jinwei membayar RMJ untuk roti dan Q untuk jam. Tuliskan satu rumus J. Jadi rumus J yang kita kena tulis tu adalah jadi rumus J, satu rumus J. J dia tu adalah perkara rumus. Okey, perkara rumus J yang tepi sama dengan, jadi roti dia RM2.40.
Jadi roti dia adalah P. Mesti ada pemboleh ubah dia P. Jadi 2.4 P. 2.4 P. Lepas tu dia beli lagi sebotol jam. Botol jam dia pula berharga RM7.50. RM7.50. Lepas tu dia punya pemboleh ubah dia punya ni adalah Q. Jadi ni je lah dia punya perkara rumus. Senang berbanding soalan nombor 2 tadi. Soalan nombor 2 tadi soalan kebat. Kita kena fakturkan dia lagi. Ni senang, kita masukkan dia. Okey, selesai sudah. Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalan ni. Sofia membeli 40 kilogram beras. Okey, 40 kilogram beras. Okey, beras 40 kilogram. Kita catat dah apa yang bagi. Beras 40 kilogram. Dan menggunakan Y kilogram beras setiap hari. Y setiap hari. Okey. Selepas 2 minggu baki beras tu tinggal lagi. Selepas 2 minggu tinggal lagi X. Okey. Tuliskan satu persamaan X. Okey, satu persamaan X. Jadi dia kata baki yang last sekali beras tu tinggal lagi X. Tinggal X. Last sekali X. Jadi dia suruh tuliskan perkara rumus bagi X. Jadi maksudnya perkara rumus dia adalah X. Sama dengan apa? Last sekali jawapan dia X. Jadi yang sebelum dia jadi X tu, apa dia yang dia ada? Okay, yang dia ada, mula-mula dia ada 40 kilogram. Nak tulis kilogram tak perlu. Dia punya pemboleh ubah dia bukan kilogram. Pemboleh ubah dia tu sama ada dalam ni dia ada Y, dia ada X. Di sini ada Y. Lepas tu dia mula-mula ada 40 kilogram. Lepas tu dia gunakan setiap hari Y kilogram selama 2 minggu. Jadi 2 minggu tu ada berapa hari? Sini ada 40, ada berapa hari jadi dia ada 14 hari. 14 hari. Jadi dia gunakan 14 kali dengan Y. Sebab dia guna Y setiap hari. Jadi dia gunakan selama 14 hari. Jadi 40 kilogram tolak dengan 14 Y lah. Jadi kita tahulah nilai terakhir dia dapat nilai X. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Seterusnya kita kepada menukarkan perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Okey, yang ni paling famous keluar soalan bentuk-bentuk macam ni. Okey. Keyword dekat sini kamu tengok ungkapkan N. Maksudnya N ni sebagai perkara rumus. Maksudnya kamu kena tukarkan yang ni semua ni jadikan N sama dengan apa? Sekarang N duduk sebelah sini kan. Y dia duduk sebelah kiri. Jadi kita nak N yang duduk sebelah kiri. Jadi macam mana nak buat tu? Nak pindah. Jadi, okey, kita tengok ni. Perhatikan betul-betul. Okey, dia asal bentuk macam ni. Jadi, Y sama dengan punca kuasa 3, iaitu N punca kuasa 3. Jadi, kita kena pindahkan yang ni dulu. Kita nak pindahkan yang ni macam mana? Okey, jadi dia akan jadi macam ni. Kita tulis dulu soalan dia. Y sama dengan punca kuasa 3 N. Yang ni di mana? Kita pindahkan yang ni pergi sana. Yang ni punca kuasa. Kalau pindah sana, dia akan jadi kuasa. Kuasa 3. Dia macam tu. Nampak? Konsep dia. Jadi jawapan dia nak N sebagai perkara rumus. Jadi N duduk sebelah kiri sama dengan Y kuasa 3. Sama je lah. Inilah jawapan dia. Di mana punca kuasa 3. Kalau pindah lompat pagar, dia akan jadi kuasa 3. Kalau kuasa 3 kita nak pindahkan di sebelah sana pula, dia akan jadi punca kuasa 3. Ingat. Kalau punca lompat jadi kuasa. Kuasa lompat jadi punca. Dia macam tu. Sama ada
Kalau macam ni pula, yang kuasa 2 pindah sana, dia akan jadi kuasa 2 kecil atas. Kalau kuasa 2 pindah sana, dia di punca kuasa. Ini konsep dia, kamu ingat. Okey, seterusnya ungkapkan T sebagai perkara rumus. Jadi maksudnya kita nak T sebelah kiri. Jadi kita pindahkan mana yang boleh dulu. Okey, T sebelah kiri kan. Okey, kita tulis apa yang ada sebelah ni dulu sama dengan ni. Terbalikkan dia. Sama kan? Terbalikkan. Okey, jadi kita nak T sahaja. Jadi AT tinggal V. Yang ni satu sebutan, ni satu sebutan. Satu sebutan yang ni boleh pindah pergi sana. Positif pindah sana, dah akan jadi negatif. V tolak U. Okey, lepas tu dia nak T sahaja. T sama dengan A dengan T ni dia darab. Kalau darab, okey, kalau darab pindah ke sana, dia akan jadi bahagi. Dia akan jadi V tolak U per A. Jadi inilah jawapan dia. Okey, ingat, kalau dalam keadaan darab, nak pindah pergi, contohlah cikgu nak buat di sini 7. Okey, cikgu nak pindahkan A ni sahaja pergi sana. A dengan T ni dia darab. Darab kalau pergi sana dia akan jadi bahagi, letak bawah. Jadi T sama dengan 7 per A. Boleh faham? Tapi kalaulah cikgu ada macam T per A sama dengan 7 pula, cikgu nak T sahaja sebelah kiri. T dengan A ni bahagi. Yang ni darab. Bahagi, kalau pindah sana dia akan jadi darab. Letak atas. Jadi T sama dengan 7A. Yang ni kamu kena ingat bentuk macam ni. Ini antara bentuk-bentuk. Macam yang tadi lah, yang punca kuasa 2 pindah jadi kuasa 2. Yang ni pula bentuk macam ni. Okey. Yang macam ni lah. Yang ni kamu kena tahu di mana. Kalau yang ni pula lompat pergi sana, dia akan jadi kuasa 3. Ataupun yang ni lompat pergi sana, dia akan jadi macam ni. Yang ni kamu kena ingat, kena tahu untuk selesaikan masalah. Yang ni pun sama juga. Kalau dalam darab, pindah sana jadi bahagi. Bahagi pindah sana jadi darab. Okey, soalan seterusnya C sebagai perkara rumus. Jadi kita pindahkan semua yang ada C sebelah kiri, tinggalkan yang macam ni, terbalikkan dia. Jadi BC ni satu sebutan, D sebutan yang lain. Jadi BC sama dengan A ni satu sebutan. Satu sebutan boleh pindah pergi sana. Tolak pindah sana jadi tambah. Dia akan jadi tambah. Ingat, kalau tolak pindah sana jadi tambah. Kalau tambah pindah sana, dia satu lagi. Tambah. Lompat keluar pagar, dia akan jadi tolak. Tolak pindah sana, dia akan jadi tambah. Ini kena tahu juga. Okey, jadi tengok. Jadi sekarang BC sama dengan AD. AD ni tengok mana? Sebab positif. Negatif pindah sana jadi positif. Jadi BC sama dengan A tambah D. Last sekali dia nak C sebagai perkara rumus. C sahaja. Okey, jadi C sama dengan AD. Ingat balik, B dengan C ni darab. Kalau darab, pindah sana dia akan jadi bahagi. Jadi bahagi, letakkan dia di bawah, iaitu B di bawah. Settle lah dia untuk soalan yang ni. Boleh? Okey, tengok yang ni pula. A sebagai perkara rumus. Jadi kita letakkan yang semua yang ada A duduk sebelah sini, jadi sebelah sini. A. Jadi A dengan pi ni dia dalam keadaan bahagi. Kalau bahagi, pi ni pindah pergi sana, dia akan jadi darab. Jadi R darab dengan pi. Betul? Jadi jawapan dia A sama dengan pi R kuasa 2. Ataupun kamu boleh tulis juga bentuk macam ni. R kuasa 2 pi. Mana-mana sahaja. Sama je. Kamu nak letak depan atau belakang, sama je.
Tapi kalau contohlah A, B, C kan, letaklah yang A dulu depan. Janganlah letak C, A, B macam tu. Ni kalau art dengan pi kita tak tahu yang siapa depan belakang, boleh letak mana-mana sahaja. Okay. Jadi situasi yang ni pula ni dalam keadaan bahagi pindah sana jadi darab. Darab pindah jadi bahagi. Positif pindah jadi negatif. Negatif pindah jadi positif pindah jadi negatif. Negatif pindah jadi positif. Inilah. Ini kamu kena tahu bila dia satu sebutan dia pindah boleh. Jangan kamu pindahkan BC. Kenapa? Sebab kita nak tinggalkan C sahaja sebelah sini. C je yang kita nak tinggal, tapi kita tak boleh ambil B ni terus. B ni sebab dengan C dia darab. Kena faham. Ni tolak D ni satu sebutan, dia tak ada kaitan lain. Jadi bila tak ada kaitan, dia tambah atau tolak. Kalau tambah pindah sana jadi tolak. Kalau tolak pindah jadi tambah. Situasi dia. Ini pula situasi dia darab, pindah sana jadi bahagi. Yang ni bahagi pindah sana jadi darab. Ini kamu kena mahir benda ni, sebab benda ni sampai tingkatan 5 SPM pun ada ni. Kamu kena mahir main pindah-pindah. Okey. Jadi sekarang art sebagai perkara rumus. Jadi kita tuliskan apa yang sebelah kiri dulu. Sama dengan V. Art sebagai perkara rumus. Jadi ni sebenarnya maksud dia adalah 4 pi art kuasa 3 per dengan 3. Sebenarnya macam maksud ni. 4 darab pi darab art kuasa 3. Ini bentuk asal dia sebenarnya. Tapi kita boleh tulis 4 per 3 terus. Sama je sebenarnya bentuk dia ni dengan ni adalah benda yang sama. Jadi macam mana kita nak tinggalkan V, nak tinggalkan R sahaja sebelah sana. Okey, sekarang kita tak boleh ambil 4 dengan pi dia sebab 4 pi dengan R ni darab. Lepas tu dia bahagi. Kita pindahkan yang bahagi dulu. Bahagi pindah sana, yang ni 3 ni pergi sana, bahagi pindah sana jadi darab. Jadi darab. Jadi 3 darab V, 3V. Ya, macam tu. 3V. Lepas tu, kita ada 4 pi. Kita ada 4 pi dengan R kuasa 3. Jadi, kita nak tinggalkan R sahaja. Jadi, R kuasa 3, 4 dengan pi ni dia darab. Darab pindah sana jadi bahagi. Kita bahagi balik dengan 4 pi. Nampak tak? 4 pi dengan R kuasa 3 ni darab. Jadi yang ni yang darab pindah sana jadi bahagi. Yang ni pula jadi darab sebab dia dalam keadaan dalam bahagi pergi darab. Yang ni pula letak bawah jadi bahagi. Okey, dah selesai belum? Belum, sebab R ni dia ada kuasa 3. Ingat balik kuasa 3 pindah sana jadi apa? Kalau kuasa 3. Kuasa 3 pindah sana dia akan jadi punca kuasa 3. Okey, ni dia. Pastikan tutup semua topeng dia tu. Jangan kamu tutup, jangan kamu tulis macam ni. Jangan kamu buat macam ni. Ini salah. Kenapa? Sebab ni maksudnya topeng ni kamu hanya kuasakan 3V. Sedangkan dia kalau pindah sana dia mesti semua ni adalah kuasa punca kuasa 3. Kalau kuasa pindah sana jadi punca. Punca pindah sana jadi kuasa. Ingat balik. Jadi jawapan last dia adalah R sama dengan 3V per 4 pi. Okey. Senang salin semua tu. Okey, untuk ni pula K sebagai perkara rumus. K sebagai perkara rumus. Jadi kita letakkan 1 per K kat sini. Sini T. Jadi kita pindahkan topeng pergi sana dulu. Topeng pindah pergi sana. Dia akan jadi apa? Ni punca kuasa 2. Pindah sana dia akan jadi kuasa 2. Beza punca kuasa 3. Dia ada 3 depan. Kalau dia tiada tulis apa-apa maksudnya dia punca kuasa 2. Jadi pindah sana jadi kuasa 2. Jadi 1K sama dengan T kuasa 2. Jadi sekarang kita nak K sahaja. Macam mana ni? Ni kalau yang bentuk macam ni, kita nak letakkan dia macam mana? Okay, kita pindahkan yang ni.
Jadi 1 per K. Kita nak tinggalkan K. Yang ni pula 1 di atas. Okey, kalau kamu confuse. Okey, 1 dengan K ni dia bahagi. Pindah sana. Cikgu kata jangan pindah. Boleh kita pindah dulu. Untuk elakkan kita confuse, kita letak sana dulu. Okey, kita tengok. Okey, jadi letak sini. Okey, 1 per K. Per pindah sana jadi darab. Jadi 1 sama dengan KT kuasa 2. Betul. Okey. Sekarang KT kuasa 2 sama dengan 1. Okey. Sekarang kita nak K sahaja. K sahaja. Jadi K dengan T kuasa 2 ni. Nampak tak? T kuasa 2 dengan K ni adalah darab. Kalau darab pindah sana jadi bahagi. Jadi macam itulah. Jadi kita dah dapat K sama dengan 1 per T kuasa 2. Fahamkan betul-betul ya. H pula sebagai perkara rumus. Kalau yang ni macam mana kita nak buat? Ni maksudnya 2 pi R kali dengan R tambah H. Ni kali masuk kurungan. Jadi kita nak yang ni kita tuliskan dia 2 pi R tambah H sama dengan A. Okey. Lepas tu, apa yang kita boleh buat lagi? Kita nak tinggalkan H sahaja. Jadi 2 pi R ni dia kali. Kali kalau pindah sana jadi bahagi. Jadi tinggallah RH. Jadi yang ni bahagi. 2 pi R ni dia darab dengan yang ni kan. Darab pindah sana jadi bahagi. Jadi bahagilah bawah ni. 2 pi R. Jadi kita nak H sahaja. Jadi R tambah H sama dengan A per 2 pi R. Jadi kita nak H sahaja. R dengan H ni sebutan lain-lain. R tambah. Jadi R ni dia positif. Pindahlah pergi sana. Positif pindah sana dia akan jadi tolak. 2 pi R jadi tolak R. Nah, betul. Macam tu. Itulah jawapan dia. Jadi cikgu ada bagi beberapa situasi bentuk untuk pindahkan kiri dan kanan. Yang penting tengok soalan. Kalau dia minta H sebagai perkara rumus, maksudnya H yang duduk sebelah kiri. Jadi ini adalah beberapa contoh yang perlu kamu tahu bentuk pertukaran dia untuk pindahkan dia ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau dia minta ungkapkan suatu perkara rumus, jadi kamu tengok kalau dia minta X, maksudnya X duduk sebelah kiri. H sebagai perkara rumus, H yang duduk sebelah kiri. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Salam.